Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagiatan pengurusi Majlis, Kapten Imam, Pengurusi Surau, Pegawai Surau, Jawatankuasa Surau, tuan-tuan yang mengimarahkan surau Taman Seri Janggus. Semoga semua kita dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih kurang 3 minggu ya. 3 minggu lebih kurang kita akan menyambut penghulu bulan, iaitu bulan Ramadan. Dan sebelum kita masuk bulan Syaban, kita telah meninggalkan bulan yang signifikan dengan solat kita, iaitu bulan Rejab, di mana semua kita tahu bahawa pada bulan Rejab telah berlaku peristiwa agung yang namanya Isra dan Mi'raj, berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini berlaku kepada Nabi, tetapi mesej dan pengajarannya adalah untuk umat baginda. Isra dan Mi'raj sesungguhnya dia adalah mukjizat. Dia mukjizat Allah yang dikhususkan kepada Nabi kita. Mukjizat Allah pada Nabi-Nabi ni banyak, termasuklah kepada Nabi Muhammad itu sendiri mukjizat pun banyak. Mukjizat paling besar kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Di antara yang besar juga adalah Isra dan Mi'raj. Saya nak kupas, walaupun masuk Syaban lah, kupas sikit lah Isra Mi'raj ni. Semoga boleh cah bateri iman dan takwa kita dalam perjalanan kita menuju ke negeri yang abadi, iaitu negeri akhirat. Kita menerima Isra dan Mi'raj dengan iman, bukan dengan akal. Kerana Isra dan Mi'raj adalah mukjizat. Mukjizat itu amrun khariqun lil 'adah, perkara yang menyalahi adat, perkara yang mencari adat. Artinya dia bukan satu kebiasaan. Mempercayainya bukan dengan cara memikir, tetapi dengan iman. Iman saja kita boleh terima. Kalau kita fikir juga tuan, gila. Sebab itu Nabi bila dia balik daripada Isra dan Mi'raj, dia cerita kepada penduduk Mekah, maka penduduk Mekah terbahagi 3. Kumpulan pertama percaya, tapi tak ramai, sikit je. Yang percaya kepada Nabi bahawa dia telah pergi ke Baitul Maqdis, terus naik ke langit tu, sikit lah yang percaya, iaitu yang diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kumpulan yang kedua bingung, iaitu orang yang mula beriman pada Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Isra tu dah beriman, bila Nabi balik daripada Isra dan Mi'raj, tarik balik iman, keluar daripada Islam, mereka jadi murtad. Dan kumpulan yang ketiga, macam nak kata, daripada awal tak percaya lah. Nabi cerita tu, tambah lagi lah tak percaya. Abu Lahab, Abu Jahal and the gang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pasal apa Allah Ta'ala menjalankan Nabi, mengisrakan Nabi? Maka tujuannya banyak. Antaranya sebagaimana yang terkandung dalam ayat pertama surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati di sekelilingnya, untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu tujuan Allah Ta'ala israkan Nabi.
Dia nak tunjuk kekuasaan dia. Tetapi ada lagi tujuan. Allah Subhanahu Wa Taala mengisrakan Nabi, iaitu Allah pilih tahun Isra' tu tahun yang Nabi mengalami kesedihan bertimpa, yang digelar tahun sedih, Amul Huzni. Jadi tahun sedih pasal apa? Kerana Nabi kehilangan dua insan yang dia sangat sayang. Mula-mula manusia yang bela dia, besarkan dia, banyak jasa kepada dia, iaitu pak menekan dia, Abu Talib. Abu Talib mati. Lepas selang beberapa bulan, isteri pula mati. Orang kata apa? Sudah jatuh ditimpa tangga. Maka Allah pilih tahun tu, bawa Nabi pergi berjalan Isra' dan Mi'raj. Bila bawa pergi berjalan, cara hikmah orang duk tengah sedih ni, cara nak bagi hilang sedih, salah satu cara dia ialah bawa pergi jalan. Maka Allah Ta'ala bawa Nabi berjalan dalam Isra' dan Mi'raj. Pasal apa Nabi sedih dengan kehilangan dua insan? Nombor satu, Abu Talib. Abu Talib ni pak menekan dia, pak menekan dia, bela dia daripada kecil. Bila Nabi dilahirkan yatim, duk dengan mak dia, Tok Wan sekali lah, umur 6 tahun mak mati. Tok Wan sambung bela, umur 8 tahun Tok Wan pula mati, Abdul Muttalib. Bermula daripada tu, maka Abu Talib pak menekan ni bela Nabi sampai Abu Talib mati. Dia bela Nabi sampai besar, dia sokong Nabi. Nabi mengembangkan Islam, dia tak marah. Dan lebih sedih, Nabi ajak dia masuk Islam, dia tak mau. Tu yang kacau. Nabi ni bila dia kembang Islam, Abu Talib duduk backing kat belakang. Pembesar-pembesar Quraisy nak menyakiti Nabi tak boleh, pasal Abu Talib duduk ada. Sebab tu kita tak pernah dengar selama hayat Abu Talib, Nabi Muhammad disakiti, diseksa, didera oleh orang kufar musyrikin. Taklah. Nabi mula didera, disakiti, diusir sehingga terpaksa pergi ke Madinah berhijrah tu setelah kematian Abu Talib. Jadi orang musyrikin mereka tak lepas pergi dengan Abu Talib. Saya Abu Talib orang hebat, pembesar mereka. Nabi mengembangkan Islam, pak menekan dia tak marah. Hak tu syok. Ajak masuk Islam, dia tak mau. Nabi mengembangkan Islam, pak menekan dia tak marah. Orang main nak buat Nabi, pak menekan dia bersagang, ajak masuk Islam, dia tak mau. Sehingga Nabi masa Abu Talib sakit gering dan lagi hidup pergi pujuk tu, berdakwah Abu Talib, dia tak pakcik masuklah Islam, mengucaplah 2 kalimah syahadah, saya jamin pakcik mengucap 2 kalimah syahadah, pakcik masuk syurga. Dia tak mau sampai mati. Dia tak mau sampai mati. Sebab tu Nabi sedih. Tapi Allah Ta'ala beritahu Nabi dalam ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau sayang, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki, kerana Allah lebih tahu siapa yang patut dapat hidayah. Apa pengajaran kita boleh petik? Kita dengar ceramah kena ambil pengajaran. Apa pengajaran kita boleh petik? Nabi ajak apa menekan jadi baik, ajak masuk Islam, tapi lain-lain tak masuk Islam juga. Siapa yang boleh menyebabkan pak menekan masuk Islam? Bukan Nabi, tapi Allah Ta'ala. Siapa nak bagi hidayah? Bukan Nabi, tapi Allah Ta'ala. Jadi mesej kita dapat, tuan-tuan, hidup kita duduk di Taman Seri Jangwih ni, kerja kita ajak orang jadi baik. Kalau orang tak mau baik, kita nak boleh apa-apa. Cuma kita tak boleh putih asa, pujuk lah dia tak mau nak buat baik ke, tak boleh kata apa. Tapi usaha jangan putih asa, sebagaimana Nabi tak putih asa, pujuk, dakwah, rayu, pak menekan sampai dia mati.
Mana kita ajak bukan sekali, banyak kali. Banyak kali. Saya ada ni sejarah lama. Bahasan dekat 40 tahun dulu Satu saya berkawan dengan satu orang. Dia ni dia tahu bab sembahyang apa semua. Dia mengaji sekolah Arab tapi tak mau sembahyang. Mengaji sekolah Arab tapi tak mau sembahyang. Saya ajak dia sembahyang. Bukan saya seorang lah, kawan-kawan ajak sembahyang, dia tak mau. Dia tak. Dia ni orang cakap macam Kelantan lah. Mu tak ada ajar aku pun tu dia. Tak ada ajar dia pun tahu sembahyang tu je. Ya, mu tahu mu kena sembahyang lah. Kata dia. Tak apalah, sampai masa aku sembahyang. Oh, dia tak mau sembahyang. Tapi dia ada kawan kita. Itu masalah dia. Kalau dia tak tahu sembahyang, senang. Kita peringat dia, bukan nak ajak dia sembahyang. Dia tahu sebab dia belajar. Mu ni nak jadi kau mana? Sembahyang lah. Mu mengaji agama. Tak apa lah. Nanti dia main kesedaran dia sembahyang. Siapa kawan dia banyak tahu tak mau sembahyang. Tak mau sembahyang. Main satu tahun. Ni cerita dia dengan saya ni. Dia kata apa kan? Boleh tak? Saya kata boleh apa? Ramai-ramai duduk kawan buat. Boleh? Boleh apa? Tak apa. Sengap tu. Dua tak lemah lah. Boleh tak? Boleh apa? Tak apa. Oh, kata dia ni duduk main teka-teki pada dia ni. Lai-lai. Kami duduk sembang kawan-kawan. Dia pergi ambil semayang. Dia semayang. Bolehkah? Boleh aku malah semayang. Dia nak semayang. Apa? Sebab apa dia kata tu? Dia takut terkejut. Dia takut terkejut. Kalau tak, boleh tak aku nak mula semayang? Dia takut kawan tak? Semayang buat apa? Mu kata semayang biasa. Dia takut tu. Tapi 4-5 kali dia duduk acoh. Lalu dia semayang. Makna dia, sampai zoom masa, dia sedang. Kita ada suruh duduk tanya. Malam-malam dia sedang semayang. Itu pengajaran kita. Sama lah. Ni kita dengar ceramah surat merah. Kita kait dengan dakwah ni. Sama ada orang duduk dakwah. Bini dia, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kes pakai tudung lah banyak berubah. Hak dulu Allah Tuhan mengetahui tahun 70-an pun nak ajak bini pakai tudung, bagi nak mampu pakailah tudung. Apa ni? Apa orang pakai tudung ni? Pakailah, malu aku duduk pergi surau. Hang tak pakai tudung, orang dia kata kat aku. Main kata kat aku. Kata kat hang siapa? Dia buat begitu. Kita seru. Cuba tengok lah. Banyak dah isteri-isteri orang Taman Seri Jangwih, orang Bukit Tajang sudah bertudung. Tapi dakwah tu dia ambil masa. Kita kena sabar, seru. Lama-lama dia berubah. Baik. Jadi Abu Talib ni jasa dia besar pada Nabi, mati Nabi sedih. Tak lama lepas tu mati pula bini, lagi sedih. Pak menakan mati sedih, bini lagi sedih. Tak tahu orang Taman Seri Jangwih dia sedih pak menakan mati bini dah. Bini lagi sedih. Maka Allah Ta'ala pilih tahun tu untuk mengisrakan Nabi. Jadi hilang kesedihan tu. Di sini pun ada pengajaran tentang Nabi. Apa dia tuan-tuan? Dalam hidup kita, kalau kita tengok orang sedih, kita pujuk dia macam-macam. Tapi kalau kita nampak dengan cara buat berjalan tu boleh meredakan kesedihan dia, bawalah dia berjalan. Sebagaimana Allah Ta'ala bawa Nabi berjalan pada malam Isra' dan Mi'raj. Macam mana? Saya tunjuk contoh. Katalah orang tua betul lah di Taman Seri Jangwih dah orang umur 70. Tak ada. Taman ni pun muda kan. Orang tua namanya sama lah. Katalah balik kampung tu, balik kampung orang tua. Tentu seorang tua ni bini dia mati. Allah, dia sedih tu sampai jatuh sakit atau badan kering. Anak-anak main kata, ayah janganlah dia ingat sangat mak tu, ibu yang pergi tidak kembali, janganlah fikir banyak sangat, nanti ayah jatuh sakit. Dia kata apa anak dah? Hamba tahu apa? Aku duduk dengan mak hamba 50 tahun. Sedap hamba kata kat aku.
Betul juga ke dia? Betul juga ke dia? Jadi anak kata, tahulah ayah, tapi ayah duk fikir sangat, sakit kesian kat ayah. Jadi anak pun fikir-fikir, macam mana cara nak buat bagi pak dia hilang sedih. Hari-hari duk fikir, bini mati ni. Anak kata, depa pekat ramai-ramai, ayah, jom kita pergi buat umrah. Buat umrah tu maksud dia apa? Bawa pergi jalan. Buat berjalan dalam konteks melakukan ibadat. Kalau tak jalan nak sampai di Mekah ya? Ayah, jom kita buat umrah. Ayah tahu, aku mana ada duit. Kami bukan nak minta duit ayah. Kami adik-beradik kami himpun duit. Ayah ikut lah. Pak dia tak apa kalau hampa tajak. Jadi mereka pun pergi daftar syarikat umrah tu, travel. Sampai masa naik peterbang. Naik peterbang di bayar lepas. Pergilah buat umrah. Orang tua ni bini sedih. Bini sedih. Dia duduk, orang tua ni duduk kampung Pelet. Kampung Pelet dah sana. Saya dulu ke tu. Sampai di muka dia boleh tawaf tu. Keliling kat bawah boleh tawaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lupa bini dia, hak mati tu. Anak teman, ayah tak teringat mak. Hang ni orang nak buat ibadat tanya mak hang pula. Lupa tu weh. Dia kan. Tu salah satu cara kita nak bagi sedih, hilang sedih orang, bawa pergi berjalan. Tapi adalah banyak cara lagi. Adalah banyak cara lagi. Baik. Dan tujuan besar tuan-tuan, Allah Ta'ala tujuan yang kemuncak Allah Ta'ala mengisrakan Nabi, memi'rajkan Nabi adalah kerana Allah Ta'ala nak fardukan perintah sembahyang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuncak kepada Isra dan Mi'raj. Baik. Cerita panjang. Saya tak berasa nak memanjang-manjangkan. Masuk insya-Allah dia berhenti ya. Lajak sikit-sikit 5 minit. Baik. Dalam cerita Isra dan Mi'raj ini ada mesej agama. Ada mesej Islam. Nabi bawa balik untuk umat dia, dan mesej Islam tu lah kita duk beramai berkeluar ni. Iaitu Nabi bawa balik berita gembira, Nabi bawa balik berita duka cita. Berita gembira, rangsangan kepada umat dia untuk melakukan amal ibadat dengan serancak-rancaknya. Berita duka cita, berita tak syok, iaitu bentuk-bentuk gambaran siksaan di hari akhirat kelak bagi umat Nabi Muhammad yang hidup atas dunia ni, suka melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Aduh. Kita ada dengar lah cerita Isra Mi'raj. Orang berenang lautan darah, orang apa nama pikul beban kayu api yang banyak tak larat angkat lagi. Tu mesti bentuk-bentuk azab Allah Ta'ala. Berita gembira ni pun banyak. Baik. Saya nak ambil hak berita gembira dua. Habis terang dua ni balik. Masya-Allah. Balik pula. Masya-Allah. Yang pertama, saya cerita dua lah. Dua pun ambil besar lah. Yang pertama tuan-tuan, berita gembira apa dia? Kankah Allah Ta'ala dalam perjalanan tu Allah tunjukkan Nabi Muhammad, tengok hak yang syok, tengok tak syok. Okay. Hak yang syok yang pertama Nabi tengok apa dia? Perihal orang yang bercucuk tanam. Atau mula-mula dia tengok. Bila Nabi muskil, yang menerangkan, menjelaskan kemuskilan itu adalah Jibril, malaikat Jibril yang menemani Nabi sepanjang perjalanan Isra dan Mi'raj. Nabi pun tengok orang bercucuk tanam. Yang menghairankan, menakjubkan, proses tanam dan tuai itu berlaku dengan cepat dan berulang-ulang. Itu menghairankan dan menakjubkan. Nabi tengok satu kaum cucuk tanam. Dia tanam, tanaman tu naik cepat. Dia pergi ambil benih lah, pergi ambil hasil lah tu. Lepas tu tanam pula. Ni cerita ketun tuan-tuan. Sebab tu kita kena beriman. Tanam naik lah tu. Tuan-tuan pernah tengok kat belah sini benang yang dekat tak lah.
Menang. Menang paling dekat belah mana? Ha? Gua perahu. Kau belah tu dah kan? Okey, kita pergi tu. Tuan-tuan pernah tengok lah orang tabuk benih. Tabuk padi ya. Dia pegang ni, pum, tabuk, cekak kali kedua, tahu naik terus, dia terkejut naik tu pokok padi ti, lepas tu dalam tu terkejut tu, mesin padi main terus. Bisa tengok tu, lah, tak biasa lah, tapi hak Nabi tengok dulu tu, tapi bukan mesin padi lah, cerita gambaran tu. Apa benda yang boleh menyebabkan kita percaya? Iman. Tak ada iman, kita tak percaya. Cerita apa macam kartun. Tapi saya nak bagi tuan-tuan percaya, akan payahlah. Tuan-tuan bisa tengok TV ya? Tak bisa tengok kan? Bisa tengok lah TV gambar orang mengandung. Saya tengok. Cerita dia ni, gambar cinta sepasang kekasih dan nikah. Angkat nikah di masjid. Ni cerita drama TV ni. Aku akan nikah Zulkifli dengan Rohana dengan mas kahwinnya RM120 tunai. Cik Imam Jerahu, amin. Tak sampai setengah minit drama tu. Lepas tu duduk atas pelamin, tepuk kompang 3 kali, duduk dalam bilik. Masa bila dia bangkit duduk bilik tu, betul tak? Contoh lagi nak pergi syok tengok ni, duduk dalam bilik, lelaki bini sembang lah, baru menikah. Andai kata cik duduk sembang, andai kata kita dikurniakan anak lelaki, biarlah adinda yang memberi nama. Andai kata kita dikurniakan anak perempuan, biar kekanda yang beri nama. Itu kata oleh isteri, jadilah kekanda, mari kita tiru. Dia pun tutup lembu. Drama macam tengok lah, tutup lembu. Lepas tutup lembu, dia main keluar baru pula, perut besar tu. Golek 2 kali, tentu beranak. Golek 3 kali, pergi sekolah. Kita tengok drama. Dia pandai susun drama, skrip. Betul tak? Pasal apa dia tak buat perut besar ambil masa terbakar TV tu 9 bulan. Siapa lah tengok? Tu gambaran. Kita tengok gambar Melayu pun kita faham. Begitulah yang Nabi tengok. Tak apa, mesti ada Allah Ta'ala nak sampai mesej. Nabi tengok apa dia ni, tanam dapat hasil cepat ni, betul tanam pula. Apa dia ni? Jadi kemusykilan Nabi itu dirungkaikan oleh Jibril. Jibril cerita, inilah gambaran perbandingan. Allah Ta'ala nak tunjuk kepada umatmu bahawa Allah Ta'ala nak beri ganjaran pahala yang banyak kepada umatmu yang rajin infak harta mereka pada jalan Allah. Contoh mudah tu macam tadilah, teruk benih, naik dapat banyak bandingan dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Dan ayat ni Allah cerita orang yang belanja harta pada jalan Allah ni, dia diumpamakan seperti sebiji benih yang tumbuh menghasilkan 7 tangkai. Sebiji benih tahu naik 7 tangkai. Setiap tangkai Allah kata ada 1 biji. 7 tangkai mana 7 biji? Nak cerita kata infak kita, sedekah kita, derma kita, ikhlas kerana Allah Ta'ala, satu infak diganjarkan 100. Nak buat tu lah, satu infak, satu sedekah. Sekali kita infak, pahala kita dapat 700. Kita dapat 700. Jadi ransangan Nabi bawa balik mai cerita tu, memberi ransangan kepada umat dia. Di sini, wahai orang-orang Taman Seri Jenggui, pengajaran Isra' dan Mi'raj yang kita debat bergelar ni, nak pahala yang banyak, ingat duit kupang yang ada pada kita bukan semua milik kita. Milik kita yang sebenar hak kita infak. Hak duduk dalam poket kita ni belum tentu ni. Tak akan isu siapa ambil ambil. Allah bukan kata tuan saya sendiri duit dalam poket banyak. Tentu anak kata, sayanglah. Anak kata, abah, kadang-kadang benda kita tak jangka. Anak dia kadang balik main berkumpul mengaji.
balik tak abang. Orang balik apa? Lama tak tengok apa? Naknya nak balik ambil duit. Balik tu tak ada habis siswa tu. Nak balik. Salam. Ni nak balik lah apa? Naik kereta elok-elok. Tak ada sikit-sikit lah. Itulah. Mana duit nak pakai kereta? Mau tak mau kita kena bagilah 5-6 leh ke dah. Abang dalam perjalanan dia. Asal-asal kita tak rencang dia. Tu nak kata, hak ada kat kita tu. Kan mesti hak kita. Betul tak? Tapi hak kita yang sebenar, hak kita infak. Hak tu kompor mana hak kita. Sebab Allah Ta'ala bagi pahala. Baik. Macam mana cara kita nak dapat ganjaran 700 pahala ni? Tuan kena ingat lah, duit tu bukan mesti ibu dalam tabung surau saja, bukan mesti ibu dalam tabung masjid saja. Apa infak lah, insya-Allah 700 kelina. Sedekah saya orang miskin, anak yatim. Dengar ada orang nak buat masjid ke apa semua, wakaf. Tak boleh nak wakaf tanah, wakaf kaki, tak kira lah apa benda yang boleh wakaf. Di sisi Allah Ta'ala tidak sia-sia. Allah tetap memberikan ganjaran pahala dengan syarat ikhlas kerananya. Ikhlas kerananya. Dan ingat tuan-tuan, kita infak harta pada jalan Allah ni, ingat kita tak rugi. Kita dapat dua benda kalau kita infak harta pada jalan Allah. Kita dapat apa tuan? Nombor satu, kita dapat pahala. Tak mau ke pahala? Ni contoh macam tu, contoh duit dalam tabung tu. Niat pergi lelok dapat pahala. Banyak menang kita buat ikut mampu kita lah. Kalau RM1, darab dengan 700. Tapi Allah bukan bagi duit 700. Pahala tu macam kita lebih kurang 700 lah. Gandaan dia 700 pahala. Kalau kita buat RM1, pahala macam RM700. Tapi Allah tak bagi duit. Kalau dia bagi duit, orang buat banyak lah. Betul. Kita lebih buat RM1, tentu tak dah sampai akhirat, malaikat mai buah sakit jenis bayang di dunia, buah sakit dalam tabung tu, nak balik semayang lagi, malaikat tahan dalam itu. Dia tanya hang siapa? Malaikat. Terkejut dia, Israel ke Mikail? Malaikat. Dia tanya malaikat. Malaikat dia, awak tanya aku tu. Dah lah, kalau Israel aku nak keluar gunung. Dia kata, aku Mikail. Mai apa? Dia tanya hang. Tak sah hang buat duit dalam tabung. Weh, kita boh lah. Kalau tak boh, suruh ambil duit mana? Kemahiran. Pedik hang boh. Boh duit RM1 takkan boh duit sekupang kot. Dia sembang kemah dengan malaikat tu. Malaikat pun dengar. Betul ke bagi RM1? Betul. Malaikat pun kira 700 bagi dia. Ganda 700 kali ganda. Kalau RM1 ganda 700. Malaikat bagi dia 700. Dia tanya malaikat, ni duit apa? Tu yang aku tanya tadi tu. Dah bagi RM1 kena ganda 700. Oh, dia kata tu ke? Terkejut malaikat bagi 700. Dia tak jadi balik, dia masuk balik dalam masjid. Dia cari tabung tu, menari simpan lah. Buah tanah tabung tu, simpan lah. Oh, keluar mai. Terkejut menari siapa? Itu menari keluar tabung tu. Sumbat lalu bang tak lepas, kena buka tudung. 700. Bubuh 700. Keluar. Malaikat tanya, hang masuk masjid surau ni buat apa? Buah duit takkan masuk saja. Cik sembang kemai. Takkan masuk saja. Berapa kamu? Hei, RM1 kita tak main ha. Tak buh 700. Malaikat kata aku bagi tadi. Hamba semua Malaikat pun kali 700 kali 700 apa? Berapa ribu? 49,000. Malaikat kira duit hak dua tak cukup. Tulis cek bank Islam. Bank Islam. Itu tuan-tuan percaya pula. Jahannam percaya pula ni. Orang bagi contoh saja. Jangan tak percaya. Kalau buat aku tu, yang pertama kali kita mesti tak ikhlas. Dia tak? Tak ikhlas infak kita. Jadi tuan-tuan, saya patah balik tadi lah. Kita infak, tak kira lah. Bubuh duit dalam surau ke, masjid ke, sedekah ke orang miskin ke, hari Jumaat rajin buat kenduri ke, jadi infak.
kerana nak mencari pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, insya-Allah pahala kali 700. Pahala kali. Bayangkan orang duk rajin buat itu, terutama dia hari-hari ataupun seminggu hari, setiap kali bagi kali 700, setiap kali bagi kali 700. Banyak tuan-tuan. Pahala tu nak ambil di mana? Di akhirat kelak. Dia kata lambat lagi, sabarlah cik oi. Tu satu. Yang kedua tuan-tuan, 8,5. Itu yang kedua. Yang kedua, kalau kita rajin infak ni pengajaran Isra Mi'raj, tak ada apa-apa. Apa yang kita belanja tadi ni, apa yang kita infak tu, pertama Allah Ta'ala bagi pahala. Yang kedua Allah ganti. Yang kedua Allah ganti balik. Makna tak rugi Allah sebut dalam Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa jua yang kamu belanjakan, Allah akan ganti, dan Allah itu sebaik-baik yang memberi rezeki. Tonton tengoklah orang infak tu, tak ada mampu tak ada mampu bahagia ada rezeki main, pasal dia tak kedekut, maka Allah tak kedekut dengan dia. Saya bagi contoh bagi mudah faham. Katalah kalau kita pergi masjid, kita buah duit dalam temu masjid kan. Kalau kita main surau, buah dalam surau, tak apa. Katalah kita main surau, sekali-sekala buh RM10. Buh RM10 dalam temu tu. Duit ada 100. Duit hari ni duit tak apa banyak, ada 100 dalam buket kita. Di rumah pun ada 100, dalam buket ada 100. Tu duit ada 100. Main surau buh RM1, abus RM10. Kalau kita duit 100, buh dalam tabung surau RM10, tinggal berapa duit? Tinggal RM90. Tapi kalau dia yakin Allah Ta'ala akan ganti, nanti Allah ganti. Allah akan ganti. Dia kena yakin lah. Tapi kalau dia tak yakin, dia tak bohong RM10. Dia bohong 10. Kerana dia yakin Allah ganti, dia bohong. Nak dengar saya petua kita betul tak? Dia bohong. Bohong RM10. Dia balik rumah, ada lagi 90. Ada lagi 90. Sebelum pergi surau, ada 100. Ada lagi 90. Tak apa. Balik rumah tidur tu. Pagi esok keluar. Tang-tang ajak anak bini pergi makan mi goreng. Makan mi goreng. Anak 3 orang, dia 2 lelaki bini, 5 orang. Bawa duit RM90 tu, pergi kena mi goreng. Tahu ah? Okay, saya ni ada soalan lagi saya jawab. Nak tunjuk kata Allah ganti. Contoh, kemarin ada 100 pergi surau, bos RM10, tinggal RM90. Tang esok bawa anak bini pergi kena mi goreng mamak. Gitu, mamak dia mau makan apa? Mi goreng. Berapa? 5 pinggan. Di Alma mi goreng sepinggan berapa ni? 5 kubang? Oh, ingat kot 5 kubang saya nak beli. 5 ringgit. Kira teruk tu. Saya ingat zaman saya ada derajah tu. 5 kubang mi goreng. Mi Bandung, mi kuah 5 kubang. Tengok. Tapi padan saya pun tua lah. Dulu 5 kubang lah mi. Nenek, okey. Dia kata, mamak saya, cik mau makan apa? Mi goreng. Berapa? 5 pinggan. Dia 5 orang. 5 pinggan. RM5 kali 5, RM25 lah. Mau minum apa? Teh ais. Berapa? 5 gelas. Teh ais, buah bila RM2, nak kira. Tengah RM2 payah kira. 2 kali 5, 10. Mi goreng 25, campur teh ais. RM10, 35. Duit bawa 90. 90 tolak 35, tinggal berapa? Tinggal 55. Tinggal 55. Dia tak tinggal 55. Ni Tuhan tak ganti lagi. 90. Makan anak bini. Duduk tengah makan.
main seorang dia kenal tapi lama tak jumpa. Man, ni hak yang belajar anak bini nama Man. Oi, hang dah Salim. Hang main mana? Ni kata aku main kulim. Dia Salim main kulim. Aku main kulim. Lama tak jumpa. Dia kata aku lama tak main lama. Salim masa-masa tu pum dia duduk dekat Man. Man dia buat RM10 nak kena tolak 35 tinggal 55. Tahu Salim kata kat mama tu, "Mama, mi goreng satu, teh ais satu." Dari Man kata mampu aku. Duit kau korang lagi dah Salim pergi tempat duduk tu. Mampu aku. Dia kata hati ya. 35 kena tambah lagi RM7 42. 42 55 tolak 7 tinggal berapa? 48 tinggal 48. Habis hati dia kata Salim yang hamil duduk tang meja ni buat siapa tu gang haram dia tak ada tanya Salim order tu. Lepas tu mau tak mau kena bayar, mau tak mau kena bayar. Dia pun habis siap makan, mari kira mamak tu kira-kira 42 asal bajet dia 35 40. Dia keluar duit 50. Keluar 50. Salim kata simpan duit hang tak laku ni. Hei, dia kata medok ni takkan aku belanja hang. Salim kata, hei, aku niat belanja anak bini nak simpan duit hang tak laku. Hang ada 90 ya. Hang ada 90 ni hang belanja ni tinggal lagi 48. Dia tanya hang tahu mana aku ada 90. Allah, aku tengok muka hang aku cam. Dia tahu. Simpan duit hang. Aku belanja hang. Lama tak jumpa. Salim main benda kulit. Aku dalam buket ada 500. Hang 90. Takkan orang 90 nak belanja orang 500. Dia tahu. Man kata, mujuk hang kata aku tu. Jadi Salim pun bayar. Bayar, okey, Man kita jumpa lain. Salim pun balik kulim, Man balik Taman Seri Jurus. Saya nak tahu apa ni? Nak tahu Allah ganti. Kemarin hang boh dalam surau RM10. Hal ni Allah Ta'ala ganti nilai hang makan RM35 tu hang tak kena bayar. Allah hantar Salim tu mai belanja hang makan. Lagu tu lah cara Allah Ta'ala ganti. Nak cerita pergi faham. Bukan mesti kita boh RM10. Tetap mai 50. Allah ganti ni macam-macam kerana main duit, kerana main rezeki. Lagu tu lah lebih kurang. Tentang faham lah ni. Itu kena yakin. Itu kena yakin. InsyaAllah. Tentang percaya. Saya, untuk diri saya sendiri pun selalu tu. Boleh kata dalam seminggu tu 4-5 kali. Makan tak kena bayar. Ada setengah orang dia makan tak kena bayar. Dia order-order lah, lepas tu belah tak bayar. Itu 3 suku. Tadi pagi tadi masuk kerja asal lebih kurang sejam tu keluar breakfast ajak anak buah pergi makan. Saya bawa 3 orang naik kereta saya, 4 orang pergi makan. Saya bilang anak buah saya kena belanja, mereka tak boleh belanja saya sebab gaji saya besar. Kalau mereka belanja saya silap regular. Dan memang mereka takkan belanja. Jadi saya belanja mereka. Selalu cerita selalu belanja. Lepas itu dah mereka makan semua sial. Pergi nak bayar. Tuan kena kata ada orang bayar lah. Orang nak bayar lah. Itu kata rezeki saya semua. Habis. Siapa ikut saya pun tumpang. Ada orang bayar. Siapa bayar? Dia tak pergi abang. Tu nak cerita tuan. Diri saya pun saya. Mesti ada benda baik yang kita buat ke orang. Maka Allah Ta'ala gantikan. Macam itulah tuan-tuan kena percaya. Jadi pengajaran yang pertama Isra' Mi'raj, Allah bagi harta benda kat kita. Jangan kita terlalu berkira dengan Allah. Nescaya Allah Ta'ala tak kira dengan kita. Kita bukan nak bagi kat Allah. Kita nak bagi duit tu bagaimana yang Allah ajak dan perintahkan pada kita. Kalau kita tengok orang miskin, belanja mereka makan. Kalau kita tengok surau kita laih tak ada sumber, bubuh duit dalam tabung surau. Kalau masjid kita pengurusan, bubuh duit, begitulah lebih kurang. Tadi saya tengok hari, dia kata tu ada lantai tu, ada orang bagi duit, ada orang bagi bata, ada orang bagi macam-macam lah. Ada orang tengok saja. Lebih kurang tu. Itu contoh dia. Jadi tuan-tuan yakin
Yakin, saya kata yakin, insya-Allah dia Allah Taala akan ganti. Itu pengajaran yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, yang kedua habis ya. Yang pertama, infak harta kepada Allah, rajin-rajin infak, insya-Allah pahala melimpah kali ganda. Yang kita belanjakan Allah kan ganti. Allah ganti. Dan kemuncak Isra' Mi'raj, iaitu perintah sembahyang. Perintah sembahyang. Sembahyang ni tuan-tuan kita tahu dalam sejarah Isra' Mi'raj tu asal-asal Allah Taala perdukan 50 fardu cik oi, bukan 5. Tapi bila Nabi turun jumpa Nabi Musa di tingkat langit yang ke-6, Nabi Musa tanya, apa Allah Taala bagi kepada umatmu? Nabi kata, Allah bagi perintah sembahyang. Banyak mana dia tanya? 50. Nabi Musa kata banyak. Dia suruh Nabi naik minta korang. Nabi pun naik minta korang. Allah buang 5. Turun dia tinggal banyak mana? 45. Dia suruh naik lagi. Tiap-tiap kali naik Allah buang 5. Maka Nabi naik sebanyak 9 kali. Nabi naik sebanyak 9 kali, tinggal 5. Tinggal 5. Tu pun Nabi Musa suruh naik lagi. Nabi kata tak mau, malu. Malu kat Tuhan. Mujur sampai 9 kali baru dia malu. Kalau 2 kali dia malu, teruk kita. Tapi tuan-tuan, ni cerita sembahyang ni. Walaupun Allah Ta'ala buang bilangan fardu sembahyang tu daripada 50 dia buang tinggal 5. Tapi Allah buang bilangan sembahyang saja. Dia tak buang pahala. Pahala kekal hak asal. Pahala kekal hak asal. Makna dia kita sembahyang sehari semalam, apa nama 5 waktu, kita dapat pahala macam kita sembahyang sehari semalam 50 waktu. Hebat. Mana ada apa? Satu waktu kita sembahyang kita dapat macam 10 waktu. Bermakna satu fardu solat kita sembahyang kita dapat 10 pahala. Mana bang tu mana? 5 waktu kita sembahyang kita dapat 50 pahala. Tu tak termasuk kita sembahyang fardu berjemaah digandakan lagi pahala. Itu perintah sembahyang. Dan kita kena ingat Isra' Mi'raj tu Allah Ta'ala perintah sembahyang pada malam Isra' Mi'raj kerana nak bagi tahu kita bahawa sembahyang ni ibadat yang paling utama. Allah Ta'ala tak wahyukan melalui Jibril alaihissalam, melainkan Allah Ta'ala perintah Jibril pi undang, pi jemput Nabi, mai jumpa sendiri dengan Allah. Allah nak perlukan perintah sembahyang. Nak buat sembahyang ni utama, penting, sehingga Nabi sifatkan sembahyang sebagai tiang agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man taraka faqad hanamaddin. Sembahyang itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sembahyang, dia meruntuhkan agama. Sebab tiang, tak ada makna kita rajin sedekah tapi tak sembahyang. Tak ada makna rajin pergi dengar ceramah tapi tak sembahyang. Tak ada makna rajin puasa tapi tak sembahyang. Tak ada makna pergi buat umrah tapi tak sembahyang. Sembahyang tu sangat penting. Dalam satu hadis Nabi kata apa? Innama mawdi'ul ra'si minal jasadi, innama mawdi'us salati minal ibadati ka mawdi'ir ra'si minal jasadi. Nabi kata bahawa sesungguhnya kedudukan sembahyang pada ibadat yang lain macam mana kedudukan kepala kepada tubuh badan. Nabi kata kedudukan sembahyang pada ibadat yang lain seperti duduknya kepala pada tubuh badan. Nampak apa? Ibadat yang lain ni tak ada makna kalau tak sembahyang, sebagaimana badan ni tak ada makna kalau tak ada kepala. Betul tak? Kita ni, badan kita, manusia bukan sempurna, ada yang cacat. Kepala ada, dia boleh cakap, tapi tangan tak ada. Tangan tak ada. Betul? Ada sebelah lah. Kadang-kadang tangan ada, kaki tak ada. Lebih kurang tu. Bahkan ada setengah orang tu tangan tak ada, kaki tak ada. Orang timun. Tapi dia menyewa pasal dia ada kepala. Orang timun. Bisa tengok orang timun. Orang Melayu kita panggil orang timun lah. Tak pernah dengar dia panggil orang temikai. Panggil orang timun. Betul? Orang timur ni tangan tak ada, kepala pun tak ada. Orang timur ni kita senang jumpa tak mana? Jumpa tuan-tuan teka tak? Senang kita jumpa dia tak? Di Pekansari je. Tentu dia duduk. Ataupun
Kalau model-model sikit duduk depan apa nama pasaraya, tapi takut pengurusan pasaraya hambat keluar pun. Kalau Pekansari senang. Duduk Pekansari. Dah buhlah pekan Selasa ke pekan Rabu ke, pekan Isnin ke. Dia duduk depan. Dia duduk sengap apa tak kata. Orang Timur dia jangan cakap. Dia duduk sengap tu. Orang pun duduk jual-jual. Seorang Pak Long tu dia ulam. Di pekan Selasa, hari Senin petang dia mula pergi kutip ulam dalam kampung Pelet. Kutip lah jantung pisang, terung Belanda, daun apa nama pucuk cemumak, macam ulam lah, bontak tu. Okay. Orang Timur ni dia tak ada ibu ulam apa. Pak Long ni dia pun jual ulam lah. Orang singgah, bukan Zarim. Ni Pak Long ni sikat pedik, RM1. Hak kecil ni 5 kupang. Dia duduk jual. Orang Timur ni dia duduk atas kursi bulat tu, depan dia ada timah. Ada timah. Timah tu untuk apa? Untuk mengai. Orang lalu tengok timah, bos RM1. Kerja dia tu lah. Bos RM1. Orang kesian lagi, bos RM5. Tapi dia duduk sebelah Pak Long jual ulam. Pak Long jual ulam, dia tengok dia. Pak Long jual ulam ni main pucuk cemumak 2 ikat, RM2. Main pucuk jangguih. Pucuk jangguih banyak lah. Pasal dia Pak Long tu asal orang Taman Seri Jangguih. Pucuk jangguih 3 ikat. 3 ikat RM1.5. Orang duduk jual pucuk cemumak apa semua. Lepas tu dalam pukul 12 orang makan balik habis. Pak Long pun mula lah kira duit lah. Duit jual ulam. Kira-kira RM48 5 kupang. Oh, kurang RM1.5 nak cukup 50. Jual ulam. Kira-kira RM48 5 kupang. Dia tengok orang Timur tu. Orang Timur tu duit penuh dalam Timur orang lepuh. Pak Long tu kata kat orang Timur, hang dapat macam mana? Dia tahu lah orang Timur tu orang duduk sedekah. Hang dapat macam mana? Dia tak tahu. Orang tak kira. Orang Timur kata dia, nak kira lagu mana? Tangan tak ada. Nak dengar pasal ni? Nak kira lagu mana? Oh, dia tak sungguh juga tu. Mai aku tolong kira. Pak Long kira boleh? Jangan ambil Pak Long. Dah kata ambil Pak Long pun tuang timah tu kira. Pak Long tadi dia jual ulam. Boleh balik dia sebab ni? RM48 5 kupang. RM48 5 kupang. Okey. Dia tuang duit tu, kira duit 10 ada, duit RM5 ada, duit 20 ada, kira semua. Pak Long dapat RM48 5 kupang. Duit orang Timur ni RM485. Berapa kali kena? 10. Dia jual ulam bagi nak pergi ikat getah kemarin pergi kutip ulam atas kampung, dapat RM48 5 kupang. Orang Timur ni dia tak ada kutip apa, dia tengok timah tu. Pak Long kata RM485. Kata oleh Pak Long, senang hang. Aku pergi nak memperih jual ulam. Boleh RM485 5 kupang, hang tengok timah. Tengok timah. Dia kata orang Timur, Pak Long mau jadi macam saya. Macam mana? Dapat RM485. Siapa tak mau? Kalau Pak Long nak RM485, Pak Long kat tangan, kat kaki. Dia tahu kita mau, tak mau jangan cakap banyak. Rezeki Tuhan bagi. Dia pun tanya, Pak Long tanya orang Timur tu, hang main dengan siapa? Dia tak main dengan bini. Terkejut Pak Long. Takkan hang menikah? Orang Timur takkan saya malaikat, saya apa orang macam Pak Long? Oh tu sungguh Pak Long. Tak apa. Dia tanya balik, hang ada anak tak? Ada. Berapa orang anaknya? 7. Terkejut Pak Long. Orang Timur anak 7. Lah, anak hang 7. Tangan tak ada, kaki tak ada, anak 7. Aku ada tangan, ada kaki, anak 2. Hang buat lagu mana? Dia tengok orang Timur. Dia tak tahu, tak pernah dengar orang buat anak pakai tangan. Pak Long kena smash street. Contoh dah. Nak abang apa? Nak abang apa tu? Nak abang kata orang Timur tu dia menyawa lagi. Itu tak saja bagi tonton syok-syok dengar. Dia masih boleh menyawa walaupun tak ada tangan, tak ada kaki. Pasal apa? Sebab pentingnya manusia, organ paling penting pada badan manusia pada kepala. Ada kepala, ada lah nyawa. Tapi kalau ada tangan, ada kaki, kepala tak ada, jadi kat mana agak? Tangan ada, tangan penumuk kepai lo.
Tapi kepala tak ada. Buat benda apa? Orang semua orang taman sini, anak menikah tak? Saya tak ada duit. Tak, anak aku nak pergi peri lah. Anak aku putih melepak. Kalau tak apalah, saya bayar sikit lah pakcik, bayarlah 1,000. Tak apa. Tapi aku nak buat sekejap. Wah, anak aku kepala tak ada. Nak buat macam apa? Itu nak buat kata pentingnya kepala pada badan manusia. Sebagaimana pentingnya semayang pada ibadat yang lain, sebagaimana pentingnya kepala pada badan manusia. Nak abang ibadat kita ni ada benar yang kita boleh buat, tapi ada semayang tak apa. Hang bayar zakat tak? Tak bayar. Siapa? Kurang susah. Hang semayang tak? Semayang. Bagus ada? Bagus. Hang puasa tak? Tak. Pasal apa hang tak puasa? Aku pergi street. Hang pergi street bila? Main bulan puasa pergi street. Hang ni pun haru tak? Hang pergi buat haji tak? Tak. Pasal apa tak pergi buat haji? Nak makan duit tak ada? Mayang. Oi, mayang haji benda hang. Nak abang kata, ada semayang hak lain tak ada disebabkan keuzuran dan semayang masih pakai orang tu. Itu pentingnya semayang dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan, saya sebelum saya jawab soalan ni, cerita abad semayang sikit ni, kita semayang bagi elok-elok, bagi khusyuk. Betul hak hutang-hutang dengan Allah Ta'ala tu, sebab semayang dia siapa tinggal dia kena qada. Dia kena qada. Zaman buah-buah kita lu, zaman nakal-nakal ingat balik, tinggal qada balik hutang kita tu dengan Allah dan minta ampun pada Allah. Semoga yang qada Allah Ta'ala terima, istighfar minta ampun pun Allah Ta'ala terima. Jangan sesekali kita abaikan semayang dalam kehidupan seharian kita. Ini saya nak berhenti lah. Saya nak jawab soalan hukum peraid. Sekarang duit sangat penting. Awak dulu tak penting lah. Duit sangat penting. Okey, tak apa. Ada keluarga yang kematian ayah ibu, yang wanita minta harta dibuat sama rata, yang lelaki pula nak ikut peraid pasal dapat banyak. Bagaimana penyelesaiannya, Ustaz? Ni cerita dia macam ni. Ketetapan Allah tu yang adil, hak manusia buat tu tak adil. Jadi orang perempuan jangan minta sama banyak, kecuali ahli keluarga semua setuju sama banyak. Tapi kalau ada sama banyak, dia kena semua. Kalau ada seorang tak setuju, maka tak boleh pakai, kena ikut hukum peraid. Okey, senang cerita macam ni. Katalah orang tua ni mati tinggal anak 2 orang saja, anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Anak lelaki seorang, anak perempuan seorang. Dia tinggal duit saja, hal lain tak ada. Tinggal duit 30,000. Maka anak lelaki dapat 20,000, anak perempuan dapat 10,000. Boleh tak nak bagi sama banyak? Kalau anak lelaki tu kata, tak apalah adik, kita bagi sama banyak lah. Abang 15, hang 15. Dia atas redha dia, tak apa. Tapi kalau dia tak redha, dia tak berdosa. Sebab ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal apa Allah Ta'ala buat begitu? Kerana ada hikmah dia. Ulama menceritakan, menjelaskan kenapakah orang lelaki-lelaki ini dalam bahagian atas pusaka dia berhak dapat lebih daripada orang perempuan. Jawabnya kerana keperluan orang lelaki-lelaki kepada harta adalah lebih daripada keperluan orang perempuan kepada harta. Tapi tak dinafikan ada orang perempuan lebih kaya daripada orang lelaki-lelaki. Dan setengah tu bini kaya daripada lelaki dah. Nak cerita peraid ni. Dan secara umum keperluan orang lelaki-lelaki pada harta ni adalah lebih daripada keperluan orang perempuan pada harta. Pasal apa? Nombor 1, kalau dia menikah, dia adalah ketua keluarga. Menyara nafkah ahli keluarga adalah kewajipan dia, bukan kewajipan bini dia. Adapun bini tolong, hak tu di atas sifat dia nak pahala lebih. Kalau suami beli udang kecil, dia duit tak ada, bini gaji besar, tak apalah abang, saya beli udang besar. Dia tak beli yang dia nak ungkit, yang dia nak tolong tak apa, tapi nafkah kerja aku. Menyerah nafkah keluarga adalah tanggungjawab lelaki, bukan perempuan. Melainkan cerita ibu tunggai, itu cerita lain. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, pembelajaran orang lelaki-lelaki biasanya lebih daripada pembelajaran orang perempuan, peribadi dia. Betul tak, tuan? Contohnya orang jantan hisap rokok, tentu dah nak duit lebih. Orang perempuan ni hisap apa? Dia hisap ketum. Dah.
Orang lelaki-lelaki ni contoh, kalau dia makan, orang perempuan tengok takut. Adalah orang perempuan makan banyak tapi tak banyak mana. Kalau tuan-tuan tengok orang kerja, orang kerja pejabat, orang lelaki-lelaki dia memang kemai. Dia jarang duduk semeja banyak mesin-mesin. Orang lelaki-lelaki dia kemai. Main kira, tuan kena kata kira mesin-mesin. Hei, ada pula mesin-mesin. Kira semua. Kira-kira RM38 dia pula senang. Orang perempuan kalau dia pergi keluar ramai-ramai, dia tak nak kira sedah, kira mesin-mesin. Betul tak? Takkan tuan-tuan tak bisa tengok. Duduk kedai, ni kau apa ni? Kau sekali ya? Tak. Asin-asin lah. Kau makan apa? Kau makan nasi setengah. Orang perempuan nasi setengah. Telur sebelah. Telur sebelah. Kira-kira RM1.20. Bayar RM2. Kau makan apa? Kau makan nasi setengah. Telur tak? Tentu. Sayur macam mana? Suku 8 kupang. 8 kupang bayar 8 kupang. Kau makan apa? Kau makan nasi penuh. Nasi penuh pasal dia besar sikit. Kau makan nasi penuh. Lauk toyu. 7 kupang. Lebih kurang tu lah. Tapi kalau lelaki-lelaki tak ada pasal makan tu. Keperluan dia. Tu contoh dah. Kalau bab nak menikah. Nak menikah siapa nak kena keluar mas kahwin? Siapa nak keluar antara belanja? Orang lelaki. Orang perempuan dia terima. Jadi cerita di sini soalan dia, kalau orang lelaki, orang perempuan nak ada peraih sama rata, boleh dia minta, tapi dengan syarat ahli waris semua bersetuju. Kalau ada seorang bincang, hak yang bincang tu tak salah sebab cara menetapkan harta peraih memang begitu kaedah pembagiannya. 2 nisbah 1. 2 untuk lelaki-lelaki, 1 untuk orang perempuan. Kan payah tu mana? Senang kan? Ni kalau kita mengaji kita tak komplain lah. Komplain tu mana komplain ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah masuk lama dah. Takat tu lah yang dapat saya sampaikan. Insya-Allah lain-lain kesempatan kita boleh jumpa lagi. Surau ni saya duk main selalu, tapi sejak Covid ni baru mula main. Saya pun lupa jalan main. Jadi duk main selalu saya main malam-malam kan. Saya tak nak main tengah hari kan. Dan saya tak main malam, saya main siang sampai malam. Saya main siang sampai malam. Okey. Jadi mudah-mudahan ada kebaikan kita berjumpa di sini insya-Allah. Lain kesempatan jika diizinkan Allah kita boleh jumpa lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.